Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi. Hari ini cikgu akan menunjukkan bagaimana nak selesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear. Tingkatan 4, bab 6 ya. Okey, selalu soalan macam ni dia akan keluar dalam bahagian B ataupun bahagian C. Kita tengok soalan yang pertama. Tadika Sinar Budi merancang untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Menara Alustar. Jumlah peserta program yang terdiri daripada guru dan murid adalah tidak lebih daripada 40 orang peserta dengan keadaan bilangan murid sekurang-kurangnya sama dengan bilangan guru. Katakan bilangan guru ialah X dan bilangan murid ialah Y. Kita sudah bagi guru X, murid Y. So, untuk soalan macam ni, kamu kena keluarkan dulu. Kamu gariskan isi penting. Apa isi penting di sini? Jumlah peserta yang terdiri daripada guru dan murid adalah tidak lebih daripada 40 orang peserta. Okay, itu yang pertama. Okay. Yang kedua, dengan keadaan bilangan murid sekurang-kurangnya sama dengan bilangan guru. Okay, ada dua. Maksudnya dia ada dua ketaksamaan linear kat sini. Okay, cara kita nak buat. Clue dia, kata kunci dia ialah tidak lebih. Yang ini tidak lebih. Kata kunci untuk yang pertama, tidak lebih. Kata kunci untuk yang kedua ialah sekurang-kurangnya. So, kamu kena tahulah simbol kan. Apa simbol yang kita guna? Kalau macam ni, ini tidak lebih. Ini kurang. Kalau macam ni, sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya. Okey, ada empat lah simbol yang kita guna. Kita tengok yang pertama. Pertama dia kata jumlah peserta program. Kalau jumlah maksudnya tambahlah. Apa tambah apa? Guru tambah murid. Guru ialah X, murid ialah Y. Kan dia dah beritahu kat sini. Guru X, murid Y. So, samaan pertama kita dapat ialah X tambah Y. Tidak lebih. Tidak lebih. Tidak lebih daripada 40 orang murid. Ya, lebih daripada 40 orang murid. Maksudnya apa? Kurang lah kan? Kurang ataupun sama dengan 40 orang. Dia mesti tak lebih. Dengan keadaan, itu yang pertama kita dapat. Dengan keadaan bilangan murid sekurang-kurangnya sama dengan bilangan guru. Murid sekurang-kurangnya sama. Maksudnya, murid ialah Y. Okay, murid ialah Y. Sekurang-kurangnya sama dengan bilangan guru. Guru ialah X. So, kita gunakan, kalau sekurang-kurangnya kita gunakan simbol lebih besar atau sama dengan. Okay. Lebih besar atau sama dengan X. Okay, dapat sudah dua ketaksamaan linear. Soalan, kamu dapat 2 markah kat situ. Okay, soalan yang kedua. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear pada darjah 2. Maksudnya daripada sini, kita dah buat 2 ketaksamaan linear. Dan kamu kena lukis, itulah sini. Kena lukis graf ketaksamaan linear. Yang pertama, graf dia ialah X tambah Y. Jadi, X tambah Y. X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 40 ini kan. Kalau jumpa yang macam ni, okay, senang. Kamu ambil je 40 ni. Cara senang. Jadi sebenarnya boleh buat jadual. Tapi untuk cara senang lebih cepat, tak payah kita buang masa. Cuma nampak 40 ni. Kamu tengok sini ada 40 kan. Sini tandakan 40 kat sini. Di paksi Y dan 40 di paksi X. Itu maksudnya X tambah Y sama dengan 40. Lepas tu kamu garislah. Ambil baris dengan garis. Kita akan dapat garis yang pertama. Garis padu ya, bukan putus-putus. Okay. Apa beza garis padu dengan putus-putus? Kalau dia macam ni, yang tak ada tanda sama dengan ni, garisan dia akan jadi garisan putus. Tapi kalau dia ada sama dengan di bawah, garisan dia akan jadi garisan padu. Itu nama dia garisan padu ya. Kita dapat yang pertama. Okey, yang kedua dia cakap, so kita tulislah ni. Ini kita tulis ni X. Maksudnya bila tulis garis X tambah Y sama dengan 40. Okey, maksudnya sama dengan lah.
Yang untuk membezakan besar atau kecil tu untuk kita lorek nanti ya. Okey, garis yang kedua ialah garis Y lebih besar ataupun sebenarnya X ni. Y sama dengan X. So, kamu akan cari Y sama dengan mana? Nak cari Y sama dengan X? Ini pun senang saja. Sebab Y sama dengan X, kita bahagilah ni paksi Y kan? Ni paksi X kan? So, bahagi 2 je. Ambil ni. Kamu nampak kotak-kotak ni? Ni petak kan? Terus je kamu gariskan ini. Dapatlah kita terus. Dia bahagikan 2, pasti akan nampak paksi Y tu. Tu. So, tulis sini. Y sama dengan X. Okay. Dapat sudah markah kamu kat situ, dah markah. Lepas tu dia suruh lorek. Macam mana nak lorek? Macam mana nak lorek? Okay. Ada banyak cara nak lorek. Kamu boleh lorek terus. Kalau ada orang yang nampak, dia boleh lorek terus. Kalau tak nampak, kamu boleh buat nombor. Kat sini boleh buat nombor. Ataupun huruf lah, sorry. A, B, C, D. Buat huruf macam tu. Supaya lebih jelas kan. Lepas tu dia kata, X tambah Y lebih kecil daripada 40. Lebih kecil. Ini garis Y. Ini garis Y sama dengan 40 ini. Kalau lebih kecil, ialah di bawah. Di bawah ada huruf apa? Di bawah ada huruf D sama C. Ada huruf D dengan huruf C. Okay, satu lagi, Y lebih besar daripada X. Mana Y sama dengan X? Ini garis Y sama dengan X. Lebih besar. Lebih besar atas. Ingat lah. Lebih besar atas, kalau kecil bawah. Kalau dia macam ni garis dia, besar kanan, kecil kiri. So, kat tadi tu, Y lebih besar daripada X. Kita dapat A sama D kan? A dan D. So, apakah huruf yang sama? Yang berkongsi sama? Huruf D. Itulah yang kita lorek. So, kamu lorek masalah D ni. Okay. Tapi kalau kamu boleh nampak terus daripada sini, kamu tak perlu lagi buat A, B, C, D tu. A, B, C, D ni supaya kita yakin lah itulah jawapan kita yang betul. Okay. Full mark kat sini. Seterusnya. Berdasarkan graf DB, adakah boleh sekiranya terdapat 25 orang guru ingin menyertai program tersebut? Berikan justifikasi anda. So, ingatlah kalau ada justifikasi, kena beritahu sebab. Sebab kenapa? Boleh ke tak boleh? Tengok dulu. Kita tengok graf. Boleh ke kalau 25 orang guru nak ikut? Kita tengok sini. Ni guru kan? Okay, 25. 10, 20 sini. 10, 20, 30, 25 kat sini. Kan? Bila kita gariskan di sini, adakah 25 orang guru tu termasuk dalam rantau? Tidak. So, jawapan dia ialah tidak. Tidak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Bila kamu tengok sini, nilai maksimum ni nampak? Macam kan? Okay, nilai maksimum guru yang boleh ikut hanya 20 orang. So, itulah. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kerana bilangan maksimum guru hanya 20 orang sahaja. Okey, siap untuk soalan yang pertama. Kita beralih kepada soalan yang kedua. Dalam sebuah konsert kumpulan nasyid terkenal, terdapat dua jenis tiket yang dijual kepada para penonton, iaitu tiket X yang berada di tingkat atas. Ini maklumat kita yang pertama. Tiket X berada di tingkat atas dan tiket Y berada di kerusi tingkat bawah. X atas, Y bawah. Okey. Gariskan maklumat yang diberi. Okey, maklumat lagi dibagi jumlah maksimum bagi tiket X dan tiket Y yang disediakan masing-masing ialah sebanyak 800 dan 900 keping. Okey. Maksudnya X, jumlah maksimum X ialah 900 keping. Y ialah 800X, 900 ialah Y. Ikut perkataan masing-masing tu. Maksudnya yang depan X punya, yang belakang Y punya. Ini yang menilai maksimum. Okey, nilai maksimum dia. Okey, maklumat yang kedua, jumlah tiket yang berjaya dijual adalah lebih daripada atau sama dengan 1000 keping tiket. Okey. Jadi soalan dia, tulis 3 ketaksamaan linear. Okey, tengok sama linear yang pertama. Yang pertama dan yang kedua ini nilai maksimum dia kata. Tiket X, tiket Y ada 2. Maksimum. Kalau maksimum kita gunakan simbol apa? Dia ada 2 kan? Lebih besar atau kecil, kurang atau sama. Lebih besar atau sama, kurang atau sama. Yang mana satu untuk maksimum? Maksimum maksudnya takat itu sajalah dia boleh. Tak boleh lebih.
Itu maksud maksimum. Kalau minimum, lebih boleh, kurang tak ada boleh. So kalau maksimum kita gunakan simbol inilah untuk maksimum. Okay, kalau minimum kita gunakan yang ini, lebih besar atau sama dengan. So dia kata X, X 800, tu yang pertama. Yang kedua Y kurang atau sama dengan 900. Okay, maksimum kan. Okay, seterusnya dia cakap jumlah tiket yang berjaya dijual. Jumlah tiket yang berjaya dijual. Maksudnya apa? Jumlah tiket ialah X tambah Y lah kan. Jumlah tiket yang berjaya dijual X tambah Y adalah lebih daripada atau sama dengan. Dia dah bagi dah clue kat situ. Lebih daripada atau sama dengan. Lebih daripada atau sama dengan. Lebih maksudnya atau sama dengan 1000. Okay, dapatlah 3 tak sama linear situ. Dah dapat 3 markah. Biasa kalau soalan macam ni, yang kedua disuruh kita lukis dan lorek rantau. Dia akan sediakan lah. Kalau tidak sediakan apa skala, kamu buat skala sendiri ya. Bergantung kepada nilai yang kat sini lah. Dan skala tu mesti seragam. Ingat, mesti seragam. Okay. So tengok dia sebab nombor dia besar, 800, 900, 1000 kan. So dia gunakan skala dia pun ikut nombor besar. Okay, jangan pula kamu buat 2, 4, 6, 8 kan. Okay, sekarang dia bagi X sama dengan 800. Okay, X sama dengan 800 kat mana? Cari X. Kalau macam ni, X tak ada tambah Y kan? X je kan? X sama dengan 800. Maksudnya 800 kat mana? 800, inilah 800X. Dia kata X 800. So, kamu garis saja. Sini. Mesti garis padu sebab dia ada tanda sama dengan. Tulis kat atas dia X sama dengan 800. Okay, yang kedua ialah Y sama dengan 900. Cari mana 900. Ini 800, 1000, so 900 kat sini. Ini ialah garis Y sama dengan 900. Kita nak garis yang ketiga. Ingat kita dah cakap tadi kan. Kalau jumpa yang macam ni X tambah Y 1000, cari je 1000. Y dia 1000, X dia pun 1000. Okay. 2, 4, 6, 12. Okay. Lepas tu kamu garis lah. Buat garisan ini. Kita akan dapat. Inilah garis. X tambah Y sama dengan 1000. Okay. Lepas tu kat mana nak lorek dia? Kalau orang yang nampak, dia nampak lah. Kalau ada 3 garisan macam ni senang. Kita tengok mana yang 3 garisan tu dia membentuk segitiga. 1, 2, 3. Kan? Ini kan? So, kamu lorekkanlah bahagian ini. Tapi kalau tidak puas hati, kamu boleh buat A, B, C, D macam tadi. Kalau tidak, nampaklah ni kan. Ini dia kata X lebih kecil daripada 800 yang ni. Kecil pergi bawah. Sini bawah. X, Y lebih kecil daripada 900 pergi kiri. X tambah Y lebih besar. Besar naik atas. Nampak sudah segitiga tu. Ini. So, boleh lorek teruslah. Kita dapat sudah lorekkan kita ni. Dapat markah penuh kat sini. 4 markah. Soalan C. Diberi bahawa harga tiket X dan Y masing-masing ialah RM30. X RM30 dan Y ialah RM50. X ialah siapa tadi? X yang berada di tingkat atas kan. X RM30, Y RM50. Daripada graf DB, hitung beza RM dalam RM, jumlah kutipan maksimum dan minimum konsep itu. Untuk soalan ini kamu kena cari dulu. Mana maksimum, mana minimum. So kita tengok yang paling graf paling hujung sini. Tengok sini, yang bawah ni ialah minimum. Minimum kita dapat 800, 200. Okay, minimum. Minimum kita dapat 800, 200. Sini X, depan X, belakang Y ya. Okay. Kalau maksimum kita tengok yang ni. Ini maksimum. Maksimum dia ialah 800, 900. Maksimum 800, 900. Okey. So ya, dapat sudah kan? Daripada graf. Minimum, maksimum.
Soalan dia, daripada graf tu, hitung beza. Dia nak cari beza dalam RM. Jumlah kutipan maksimum dan minimum konsep itu. So, cara nak kira beza dia. Kita kira lah. Maksimum tolak dengan minimum lah kan. So, beza sama dengan 800. Ni untuk X. X RM30. X RM30. Y RM50. Jadi 800 darab 30 tambah dengan 900 darab dengan 50. Okey, yang ini maksimum. Tolak dengan yang minimum tu 800 darab 30 tambah dengan 200 darab dengan 50. Okey. Lepas tu kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat sama dengan RM RM35,000. Okey, dah siap. Yang kedua, dalam satu pertandingan eksplorasi matematik, peserta perlu menjawab beberapa soalan di lokasi A dan lokasi B. Ada dua lokasi, lokasi A, lokasi B. Setiap soalan yang dijawab dengan betul di lokasi A dan lokasi B masing-masing akan diberikan sebanyak 2 markah dan 4 markah. Okay, kalau dia di lokasi A dia jawab betul, dia akan dapat 2 markah. Di lokasi B kalau betul dia akan dapat 4 markah. Itu maklumat yang dia bagi. Seterusnya, untuk layak ke pusingan akhir, peserta akan dibenarkan menjawab maksimum. Okey, nampak clue dia. Maksimum 20 soalan dengan jumlah markah tidak kurang daripada 40 markah. Okey, so macam mana kita nak buat ni? Okey. Tulis 2 ketersamaan linear. Dia nak 2 je. Jadi 2 ketersamaan linear. Jadi dekat sini kita ada maksimum 20 soalan. Okey. Satu lagi tidak kurang daripada 40 markah. Ni maksimum 20 soalan je. Dibenarkan jawab maksimum 20 soalan. Ni ketersamaan pertama, ini yang kedua. Okey, macam mana kita nak buat tu? Ya. A dengan B, A tambah B, maksimum yang dia boleh jawab cuma 20. Kalau maksimum guna simbol apa tadi? A tambah B. Yang apa, soalan A dan soalan B di lokasi A, lokasi B. Dia jawab maksimum 20. So 20 maksimum. Lebih kecil atau sama dengan 20 lah maksimum. Ingat tu lah. Dia yang sebalik dia. Dan akan ambil yang lebih. Okey, yang kedua. Okey, pertama settle. Kedua pula dia cakap jumlah markah tidak kurang daripada 40 markah. Jumlah markah tidak kurang daripada 40. Maksudnya markah kalau untuk A 2 kan. Untuk B ialah 4. So 2A jumlah markah dia 2A tambah 4B. Kenapa cikgu buat 2A tambah 4B? Sebab dia dah bagi tahu awal-awal tadi jumlah markah kalau jawab betul A 2, kalau B yang betul 4 kan. So dia kata tidak kurang daripada 40 markah. Tidak kurang maksudnya kita gunakan simbol. Ingat tu. Itulah. Okey. Atau kalau kamu nak apa tu, kamu nak kecilkan yang ini pun boleh. Ini boleh dikecilkan lagi. Contoh kamu nak bahagi dengan 2. Okey, kamu boleh bahagi 2 ni kan. Sebab ni 2, 4, 40. Ini boleh bahagi 2. So, kamu akan dapat ni untuk memudahkan lukis graf lah. Kenapa dia kasih kecil? Supaya mudah kamu nak lukis graf. So, 2 ini dapat A tambah 2B 20. Tapi kalau kamu bagi jawapan macam ni pun still dapat markah. Okey. Tu untuk memudahkan lukis graf, kita kasih kecil dia lah. Soalan yang kedua. Soalan yang ke B. Lukis dan lorek rantai yang memuaskan sistem kesetaraan linear pada darjah 4. Okey. Kan? Yang biasa kita lukis. Tengok dulu dia punya ketersamaan. A tambah B sama dengan 20. Ini senang kan? Cari 20, mana 20 B dan 20 di A. So, kamu garis je lah. Dapat A tambah B. Okay. A tambah B 20. Kita garis yang
senang nak lukis. Macam mana pula dengan garis ini? A tambah 2B sama dengan 20. Ni kamu kena buat jadual lah. Kalau kamu macam keliru, buat jadual. A sama B kan. Okay. Pilih 2 saja. Pilih 2 nombor je, tak payah banyak-banyak. Paling sana kamu ambil nombor kosong dengan 20 ni. Untuk senang. Ini A ni boleh pilih mana-mana kamu suka. 0, 5 ke 10 ke. Jangan pula pilih 30. Pilih yang ada di sini sajalah. Supaya senang kan. Jadi, kita tengok A tambah 2B sama dengan 20. A tambah 2B sama dengan 20. Ini ialah ketaksamaan yang kedua. Tahu? Tapi bila nak buat garis, dia jadi sama dengan lah. Okay, bila A kosong, digantikan A sama kosong. Kita akan dapat B ialah berapa? Kita dapat B sama dengan 2 bahagi dengan 20 bahagi 2. So, B kita dapat 10. Okay, B 10. Yang ini bila A 20. Bila A 20 tambah, 2B sama dengan 20. Ini boleh pindah kan? Biasa pindah jadi tolak. So, 2B sama dengan 0. So, B kita dapat 0. Lah. Jadi, kamu boleh sudah tandakan di sini. Bila A 0, B 10. A ni, A kat sini kan. A 0, B kat sini, B 10. Inilah. A 0, B 10. Yang kedua, A 20, A 20, B 0. Sama. Kamu garis lah. Dapat situ. A tambah 2B sama dengan 20. Okey, lepas sudah kan. Lepas tu kat mana nak lorek? Kat mana nak lorek? Ini kena tengok dia punya ketaksamaan dia. A tambah B dia kata kurang. A tambah B mana? Ini kan. Kurang pergi bawah. Okey, buat macam tu dia senang. Lepas tu A tambah 2B besar pergi atas. Jadi mana kita lorek? Nampak sudah kan? Kita lorek lah sini. Okey, ataupun kamu boleh buat nombor macam yang kita buat mula-mula tadi. Dan yang seterusnya, dia cakap daripada graf DB, tentukan bilangan minimum dan bilangan maksimum soalan yang perlu dijawab dengan betul di lokasi B sekiranya seorang peserta itu layak ke peringkat akhir namun hanya berjaya mendapat 20 markah. Di lokasi A, dia berjaya mendapat 20 markah, maksudnya berapa soalan yang dijawab. Lokasi A, kalau betul 2 markah kan. So, dia 20 markah. Kalau betul satu soalan 2 markah. Jadi, 20 bahagi 2, kamu akan dapat 10 soalan lah. 10 soalan dia jawab di bahagian A. So, berapa soalan minimum? Dia mau minimum dengan maksimum yang dia jawab di lokasi B. So, kamu tengok graf. 10 soalan. 10. Cari 10. 10 kan? Okay, so naik atas lah. Kasih buat garisan. Boleh juga kamu buat garisan macam ni. Macam ni kan. Maksimum sini. Minimum sini. Minimum dia ialah 5 soalan. Maksimum dia ialah 10 soalan. So, minimum 5 soalan. Maksimum 10 soalan. Okey. Siap.